Masjid Muhammad Syafii dan juga kita serta jemaah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kita dapat bagi berkumpul di hari ini dan malam ini bagi meneruskan pengajian kita kitab Penawar Bagi Hati, dan kita akan sambung pengajian kita sebentar lagi. InsyaAllah di sini ada beberapa pengumuman yang disampaikan. Yang pertama, program input Al-Quran lama, kitab agama, risalah agama yang ada tulisan Al-Quran. Program ini akan diadakan di Masjid Al-Ridwan pada hari Ahad pagi hingga pukul 10 pagi hingga 12 hari pada hari Ahad. Siapa jemaah yang ada Al-Quran lama, kitab agama atau risalah agama yang ada tulisan Al-Quran, bolehlah kumpulkan dekat Masjid Al-Ridwan dulu masa 10 pagi hingga 12 hari. Yang kedua, pihak majlis ada buat tujuan iaitu beri sabit derma untuk tabung pembangunan majlis, iaitu air yang dibacakan 30 kilo air suci Al-Quran serta hizib-hizib dan selawat tasbihah 4,444 dan solat hajat serta niat yang kita niatkan siapa yang minum air itu dimudahkan disembuhkan segala penyakit yang apa yang dihajatlah dalam minum. Di belakang tu air tu di belakang, botol besar terjual harga RM10 dan botol kecil harga RM3. Yang ketiga, kita juga mengalu-alukan sumbangan untuk program malam ini. Siapa yang dah hajat bolehlah masuk ke tabung disediakan dan boleh jumpa dengan Munir Ustaz ataupun dengan Ustaz Sayuti. Dan pihak majlis juga mengalu-alukan tajaan makanan untuk para alumfas dan para asatizah. Nanti siapa yang berhajat bolehlah isi orang. Kita akan nanti jadual tajaan itu. Mana yang kosong menandakan mereka itu belum ada tajaan. Yang kosong belum ada tajaan. Siapa yang berhajat boleh jumpa dengan saya di InsyaAllah sampai masa kita jumpa apa kita buka untuk mulakan ngajar dalam channel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtani wa a'udzu 'anil ghaibi wa sallallahu 'alaihi wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين وجعلنا من مخلصين بقراءته آمين يا رب العالمين. إلى قال bab yang kedua pada menyatakan sanad loba atas berkata-kata tentang muslim rahimahullah. Dalam fasal ini menceritakan satu benda yang sangat besar, amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala satu anggota iaitu lidah. Jadi sebelum kita nak meneruskan pengajian ini, kita kena faham lidah sebagai satu juzuk daripada anggota yang diamanahkan kepada kita. Maka syukur yang dimaksudkan ini ialah as-saful 'ali al-a'dha lima khulqa. Yang syukur itu menguruskan seorang hamba segala anggota yang Allah Ta'ala bagi kepada dia mengikut apa peruntukan anggota tersebut. Macam kita lagi bawah ni, perut ia nak makan, gunakanlah makan makanan yang terbaik. Mata ia nak lihat, lihatlah benda yang terbaik. Dan lidah kerja dia nak cakap, cakaplah benda yang terbaik. Baik. Kita tengok ibarat sikit. Ketahui olehmu bahwasanya loba atas berkata-kata itu kelakuan yang dicela
yang wajib atas kita menjauhkannya. Kerana apabila loba seseorang atas berkata-kata, nescaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Maksud loba ni maknanya kita tak dapat nak menilai kata setiap kalimah yang keluar daripada mulut kita ini, statement yang kita cakap tu akan dipertanggungjawab di atas kita di akhirat esok. Ma yanfidu min qawlin illa waladayhi raqibun atid. Kita cakap, kita buat apa sekalipun, ada catatan yang dicatat supaya kita bertanggungjawab di atas kenyataan yang kita keluarkan. Jadi orang yang lupa ni maksudnya dia tak dapat nak menilai. Soalnya dalam falsafah dia, lidah aku, ayu aku, mulut aku, benda apa aku nak cakap ikut suka aku. Kita tak boleh masalah itu. Nah, walaupun kita rasa duit dalam poket kita ni ada 10 ringgit, duit aku, ikut aku lah, aku nak beli benda apa, jangan. Kita dapatkan duit ni daripada mana? Usaha dengan tangan, usaha dengan kaki. Baik, kaki tu kita buat sendiri, tangan tu kita buat sendiri. Jawabnya tak. Kalau manusia buat kaki dia sendiri, manusia buat tangan dia sendiri, siapa tangan dia tak elok, siapa nak kaki dia mau? Jawabnya tak. Jawabnya Allah bagi. Bila Allah Ta'ala yang bagi, maka duit ni pun Tuhan bagi. Maka kita mesti uruskan dia ikut apa yang Tuhan dia nak. Lidah walaupun duduk dalam mulut kita mesti uruskan dia ikut apa yang Tuhan dia nak. Baik, kalau begitu, dan dengan yang sia-sia itu sebab bagi gelap jantung. Apa maksud jantung? Yakni hati. Nah, bila kita cakap banyak, menyebabkan hati kita bergelap. Baik, berhenti saya di sini. Kita nak tengok dulu. Nah, setiap peruntukan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, baik udara, hari ini berapa banyak yang kita nak nyawa, baik tempat, hari ini berapa langkah yang kita nak melangkah, baik benda, hari ini berapa banyak benda yang kita boleh pegang, baik mulut, hari ini berapa patah perkataan yang kita boleh bercakap. Kalau diberikan kepada kita, Muhammad bin Yusuf boleh langkah 2000 langkah, ikutlah. Yang penting bila hakim 2000 ni, kamu akan tidur, kamu akan mati. Jadi hari ini kita pilih mana tempat yang kita nak pilih. Bila cukup peruntukan 2000, kita terpaksa mati. Baik, benda hari ini kita boleh pegang 1000 benda yang kita nak pegang. Allah Ta'ala nak pegang apa, nak usah ikut, nak asal pegang tu setakat 1000 Bila kita pegang habis 1000, cukup. Masa sampai kita letih, kita tidak esok cerita lagi. Hari ini Allah Ta'ala kata kamu boleh cakap 1000 patah perkataan. Contoh, jadi ikut 1000 ni kita nak gunakan dia untuk baca Quran kan? 1000 ni kita nak gunakan dia untuk mengajar kan? 1000 ni kita nak gunakan dia untuk apa pun kita boleh guna. Tapi setakat 1000 ni, lebih tak boleh. Pasal ini peruntukan. Nah, dia mahdud. Jadi bila mana kita salah guna peruntukan, maka kita dikatakan orang yang menyeleweng. Inilah yang menyebabkan kita menjadi heran. Pasal pun kita bagi nasihat kepada anak, anak tak mau dengar nasihat. Pasal pun kita cakap pada isteri, isteri tak pakai cakap dia. Pasal pun kita tengok untuk lelaki marah dengan kita. Kerana 1000 ni kita banyak guna benda yang dipanggil fudul kalam. Yang kita cakap dia tak bagi balik timbal balas yang elok, menyebabkan kalam kita ni dikatakan kurang berkesan. Nampak? Bila kurang berkesan, sebab kita dah guna benda-benda yang kita tak boleh nilai. Tiba-tiba tinggal 2 patah perkataan kita nak beri nasihat, tiba-tiba tinggal 10 patah perkataan kita nak tegur, menyebabkan kita tegur, kita beri nasihat. Macam mana kita masak? Masakan kita ni kurang garam. Nampak? Dia tak apa nak sedang. Bila tak apa nak sedang, dengar dia masuk kot ni, dia keluar.
Nah, sebab itu bila perkataan kita ni ada dalam sebagai contoh, ya Allah, memang saya nak bagi nasihat, memang saya nak mengajar, tapi sebelum kita bagi nasihat, sebelum kita mengajar, sebelum kita tegur, kita dah topat kalam kita ni untuk zikir tak tahu banyak mana, Quran kita baca tak tahu banyak mana, meratib istighfar tak tahu banyak mana, menyebabkan bila kita tegur sikitnya, jadi kalam kita ni kalam nafi', kalam kita kalam yang sangat memberi guna, maka termaktub dalam kalam kita dikatakan ma qalla lafzuhu wa kasmuhu ma'nahu qawlan balighan, perkataan yang cukup menyampaikan kepada maksud. Cakap sikit tapi orang sangat mengerti. Sebab sebelum kita cakap, kita dah topak cakap kita dengan apa yang dimaksudkan dengan maradhatillah, berapa ya Allah Ta'ala. Ketika tu kita tegur isteri mudah terima teguran kita. Ketika tu kita bagi nasihat kat suami asal betul juga apa yang isteri cakap. Ketika tu kita sebagai mak bapak nak beritahu kepada anak-anak berterima. Kerana apa? Kerana kita dah keluarkan ibarat kalam kita ni dengan ruhillah. Nampak? Sebab tu kita tengok tu guru dia ceramah bukan tak mana pun, dia mengajar pun tak ada mana. Nah, tapi bila dia cakap, anak boleh ingat sekali lagi, boleh pesan lagi pada orang lain. Oh, masa saya mengajar dengan Tok Guru Haji Hashim dulu, nah, Tok Guru pesan begini. Bila dia mengajar begini, kita boleh ingat sifat. Kenapa? Kerana dia telah menguruskan kalam dia ni dan kalam yang memberi manfaat. Tapi kalau kita bercakap, bercakap, dia panggil lama-lama jadi tawar. Tawar ni kalau pernah makan pun tak sedap dia panggil. Nampak? Dia kurang. Maka sebab itulah orang yang loba nak cakap, maksudnya dia panggil fudulul kalam, cakap benda yang kurang ada manfaat. Tapi kalau bermanfaat, setengah tu yang mengajar sejak lepas subuh, nak berhenti saat minum kopi, sambung pula sampai subuh. Nak rehat tidur siap, sambung pula lepas asar pula sampai maghrib. Nak berhenti saat makan, sambung pula sampai 12 tengah malam. Tu dia kerja dia. Itu orang tak lagi lupa dengan tu. Nah, sebab apa? Sebab dia mempatkan kalam dia ni dengan agama. Tak ada masalah apa. Nah, sebagai contoh kita pelajar tahfiz, entah sari-sari entah banyak mana dia baca Quran. Nah, tu loba tak ada. Tu kalam. Sebab tu setengah ulama dia bahas di sini tak ada. Bila berlaku perdebatan antara anggota, setengah ulama dia beri pada anggota yang paling hebat sekali, dia kata lidah. Walaupun kata hati tak apa, sebabnya kata lidah. Kenapa? Kerana lidah lah satu-satunya anggota yang boleh bertutur dengan kalam Allah. Kita tak boleh. Nampak? Tu nak sedekah, nah kita boleh bagi dengan tangan. Nak pergi mengaji kita boleh langkah dengan kaki. Tapi nak baca Quran tak boleh. Itu bahagian lidah. Hatta dalam semayang sendiri pun dimuliakan lidah. Kenapa? Kerana rukun qawli dalam solat ialah baca Quran Fatihah. Nampak? Tiba-tiba begitu besar amalan lidah disia-siakan. Nampak? Sebab tu kita ni tidak. Nabi kata an-nasu niyamun. Manusia tu pakat-pakat tidur lah. Fa idza matu intabihu. Bila mereka mati dan mereka jaga sudah. Nampak tak? Waktu hidupnya tidur. Dia mati sedang terus dia balik. Waktu itu mula itu Tuhan kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa dah tu? Hari ini cukup.
Kita bagi hal lain pula cakap nak tengok berikut benar hati, mula kelang kabut selalu. Sebab tu kita ni penawar bagi hati. Soalnya ia nak bagi kita ni jadi manusia yang hebat. Itu saja. Hebat bukan kerana kita banyak duit. Hebat bukan kerana kita pangkat tinggi. Hebat bila mana Allah meletakkan kehebatan pada kita. Tiga itu kita akan hebat. Sebab dia panggil amrul syakhsiyun. Ini benda dalaman peribadi kita, bainana wa bainallah, antara kita antara Allah Ta'ala. Siapa nak tahu kita mati, siapa nak tahu kita berzikir, tiba-tiba kita halupa bercakap benda yang fudul kalam, menyebabkan kita melepaskan peluang-peluang yang hebat dalam hidup kita. Baik. Bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung itu, mati hati. Nampak? Dia kerah hati. Macam orang buat lawak tu kan. Sebab tu manusia paling sedih di akhirat nanti, Nabi kata puak-puak ada buat lawak tu. Nak bagi orang seronok di dunia, akhirat esok pada kalau dia pakai sedih. Ada apa pasal-pasal. Bila hati kita ni dia mati, dia gelap. Sebab tu bulan lepas kita mengaji dah masalah makan. Sebab umat-umat terdahulu mereka terlibat pasal mereka jaga benda ni. Kita jaga mulut, jaga makan, insya-Allah kita akan hebat. Nampak, kita tak akan terpengaruh dengan orang. Gitu. Baik. Jadi bila gelap hati, banyak cakap. Dia panggil hati kita ni kurang kepada Allah, keras. Bila keras hati ni, dia tak terima nasihat. Tak sahabat kong tak hati. Kenapa? Kerana hati ni dia main pula. Rangkaian dia tu sebab lidah kita ni dia panggil fudul kalam. Kita cakap ikut nak kita. Dan kerana itu, kerana bab lidah ni kita jangan main-main, jangan puasa sonok-sonok. Membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lidah, maka bersabda dia, Nabi dia tak pandang remeh-temeh soal lidah. Tu soal cakap ni dia tak pandang, ekor-ekor mata. Tak dengar hujung-hujung telinga. Ini benda besar. Sebab benda melibatkan dengan kita nak bagi orang faham, kita nak bagi orang reti. Siapa orang tu, ya imam isteri, ya imam suami, ya imam anak-anak, ya imam jiran, ya imam kawan. Baik. Sebab apa kita bagi nasihat dia tak reti? Sebab dalaman dia. Sebab Nabi tak anggap benda-benda remeh. Baik. Sabda Nabi, وَهَلْ يَكُبُ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. Artinya, dan tiada menyembangkan akan manusia atas hidung mereka itu. Kita ada dua kalimah. Satu tersembang, yang kedua terlentang. Nampak? Kalau terlentang, dia pergi ke belakang, hati hingga lagi. Tapi kalau tersembang, dia mai ke depan. Tu kan. Nampak? Tu. Jadi mana nak menghina ni, dia kena pergi ke depan. Tu. Dia senjah pergi ke depan. Jadi Nabi kata orang ni tu. Bila dia tersembang ke depan tu, kenapa? Tak ada punca lain melainkan yang diketam. Apa pula dah? Yang diketam, yakni yang diusahakan. Macam orang menuai, orang mengetam, dapat hasil. Jadi hasil apa? Yang menyebabkan manusia tersungkur di pagi. Nampak? Hasilnya sebab hasil oleh lidah mereka itu, artinya berkataan. Perkataan, tukang ber kepada fa. Artinya perkataan mereka itu, ini kata sebab mulut badan binasa. Nampak? Sebab salah cakap.
Ini orang ketua memang tak. Kalau terlanjur perawi boleh huduk. Tapi kalau cakap kita nak tarik macam mana? Kenyataan yang kita keluarkan itu terpaksa kita tanggung. Lalu Nabi kata, tak ada punca kebanyakan manusia tersembang, tersungkur di akhirat esok, di antaranya sebab mulutnya. Bahasa ni mulut aku, tidak aku ikut suka aku nak cakap kok menakut aja. Ni barang amanah. Maka sebab tu orang-orang yang hebat. Pasal apa kita tengok? Bagi penceramah. Ustaz dalam kampung bagi RM1. Tapi kalau penceramah lebih sikit, tu kena bagi mahal sikit, RM300. Tapi kalau hak duk keluarkan TV tu, betul sampai 3-4. Kenapa? Kerana soalannya kalau kita nak dengar cakap dia ni, cakap dia ni, dia mengaji, dia mengkaji, dia mengapa, dia main buah yang hebat-hebat. Terpaksa nak pergi main. Orang berarti tak hati suku saya. Nak contohnya kata, ni benar. Kerana lidah ni, walaupun dia sekeping, tapi dia lebih tajam. Nampak maksud? Jadi Nabi tak menganggap lidah ni benda biasa. Kena buat yang dia. Waktu Ustaz lepas ni kita pakat jadi rakyat Malaysia yang tak ramah lah saya. Pakat dia senang. Nampak masak pun tak ada lagi. Bukan itu. Pakai tak boleh senyum lagi tadi. Pakai tak boleh cakap. Dia dah mengaji kitab ni. Malah kami nak mengaji tasawuf ni. Tidak ada apa itu. Dia nak suruh kita jadi hebat dalam menguruskan nikmat Allah. Nabi pun dia berbohong. Tapi bila dulu. Sebab tu kita tengok kata-kata kita bergurau dengan kawan akan datang dia sebut. Bagi kita tak adalah gurauan kita disedap tak sama-sama. Seronoklah kita ni. Dan bagi tukang yang dengar tu Allah pedihnya sampai ke tulang tak. Kita rasa kita seronok, belum tentu lagi dia rasa dia seronok. Sebab tu dia panggil kita kena suka benda. Patut-patut pandang suka. Jadi orang yang pandai menguruskan amanah, ialah orang yang bijak. Macam mana nak dapatkan pahala? Sebab tu laluan kebajikan yang main dengan lidah ni sangat-sangat besar. Tiba-tiba kita guna benda yang sia-sia. Allah bayangkan. Dan peluang kita. Macam saya buat misal contoh, kita dapat peluang. Dan orang main bola sepak dapat peluang depan guru. Pendek kata kalau ada kun sikit bola masuk. Tapi nak tunjuk nombor jersey, nak beralih kiri, beralih kanan. Menyebabkan tak ada nak sepak. Tu hakim PC. Tak ada pasal-pasal hak satu stadium nak sanjung dia, bertukar satu stadium untuk dia. Nampak? Tak ada pasal-pasal orang pakai sumpah. Pasal apa? Pasal dia melepaskan peluang yang terbaik. Nampak? Sebab tu ni game sekarang ni, permainan ni duduk dalam tangan kita. Arwah atau nenek kita yang mati semua dia apa-apa kita tengok. Macam mana kita nak uruskan benda ni? Aman. Mereka tak boleh buat apa dah. Pencin dan masuk dalam kubur-kubur habis dah. Kita nampak macam mana kita nak uruskan nikmat yang Allah Ta'ala beri. Sebab tu bila Nabi pesan dulu, orang yang faham dia akan rasa ya Allah. Kita nak tahu nikmat lidah, cuba-cubalah duduk bercakap dengan orang di sini. Kalau kita tahu apa nilai lidah kita Allah Ta'ala tu, duduk sampai tak tahu menjawab. Nampak? Dia nak pergi kanan, kita kata kiri, penuh dia habis. Baru kita tahu. Itulah nikmat Tuhan bagi kepada kita. Nak tahu nikmat mata, cuba tengok orang yang buta. Nak tahu nikmat kaki, cuba tengok orang yang kudus, orang yang cacat. Waktu tu kita tahu berapa nilai. Sebab tu benda ni benda yang tak boleh diremeh-temehkan. Baik. Dan sabda yang Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul, bukan falyaqul khairan aw yasmut. Artinya barang siapa membenarkan ia akan Allah. Apa maksud? Yang orang yang beriman dengan Allah.
Tak kira lelaki baik, perempuan baik, siapa bangsa baik, tak kira, asalkan kamu beriman dengan Allah. Baik. Dan akan hari kiamat, beriman bahawasanya satu masa hidup kita ni akan mati. Mati ada bangkit, bangkit ada soal jawab. Kita nak pun kita kena bangkit, kita tak mau pun kita kena bangkit, ikut nak. Sebab ini benda pasti berlaku. Baik, kalau kita beriman dengan Allah, kita yakin kata kita ni satu masa ada hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata dia akan yang baik. Pasti orang tu kalau nak cakap, dia akan cakap benda-benda yang baik-baik. Maksud baik ni bukan dia baik. Maksud baik, baik yang dikira baik oleh agama. Bukan kita kira. Dan agama yang menentukan kata ni khairul kalam, dan ni syarul kalam. Nampak? Kita tak boleh kira lagu tu. Kalau kita kira baik, tak ada orang ikut nafsu kita lah. Baik. Satu, atau hendaklah diam dia. Yang emang dia cakap benda baik, tapi kalau dia tak nak cakap, terus dia diam. Ini agama kata, lau kanal kalamu fiddatan lakana su'udu zahaban. Allah, kalam ni, nilaian kita bercakap ni ada harga tak? Harga kita bercakap ni boleh jual macam mana perak tak? Perak akan mau jual 5 kilo. Mahal dah benda yang kita bercakap. Tapi lakana su'udu zahaban. Tapi diam itu lebih mahal seperti mana emas mahal. Bukan nak suruh kita duduk pendiam, kita bercakap, kita tanya apa, tapi nak uruskan. Kalau kita bercakap, seolah-olahnya percakapan kita ni idkhalus surur fi qalbil insan. Bila kita bercakap, orang dengar, orang akan seronok dengan percakapan kita. Menyebabkan manusia dengar kita nak cakap, menyebabkan manusia ternanti-nanti, bila pula lah nak ngaji. Sebab kita bercakap benda yang ada baik. Ya emak kita diam. Dengar. Ni sebab apa? Seorang yang kawannya orang yang sangat cermat. Maka sebab itulah tajuk penawar bagi hati ni di antara benda penawar lah. Tak nanti rubuh akak kayu ke, tak nanti tu, tak. Ni kira penawar. Dia panggil hati, dia panggil utuh roh, makanan jiwa kita. Sebab kita nak tukarkan peruntukan yang kita dapat dari macam kita kata tadi lah. Kalau siang Allah Ta'ala bagi munah ambil lah 1000 patah perkataan. Macam kerajaan dia buat bajet, ambil ke hang 1 juta untuk uruskan benda ni. Takat tu lebih tak boleh lah. Kalau kita jimat tu kita punya pasal lebih tak ada takat tu. Jadi 1000 patah perkataan ni kita gunakan yang 4-5 ratib untuk baca Quran, 2-3 ratib untuk meratib. Tinggal benda sikit kita sebut untuk benda manfaat. Maka ketika itu walau kita cakap 2-3 patah, roh itu dipilih dengan Tuhan kita. Nampak? Bukan kita tak lama. Walau kita bergurau, gurauan kita itu sebenarnya ada kebenaran. Nampak? Ada kebenaran. Baik. Dan bersabda ya Nabi SAW, man yatawakkal li bima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah. Nampak? Artinya barang siapa menjamin ia bagiku akan barang antara 2 tulang dagunya dan 2 kakinya, nescaya aku jamin baginya akan syurga. Apa maksud jamin? Maksud dia menjaga. Siapa-siapa yang sanggup, jaminan makna suatu tebusan, satu penjagaan. Siapa yang sanggup bersusah payah tepuh hidup jaga 2 benda ni. Yang pertama antara 2 tulang king dagu ni. Maksud dia lidah. Yang kedua antara 2 paha, yakni kemaluan. Siapa yang boleh jaga 2 ni, cermat dalam jaga 2 ni,
Allah Ta'ala kata, aku jamin dia dengan syurga aku. Pasti orang-orang yang baik-baik. Nah, dan dikehendaki dengan barang yang antara dua tulang dagu. Jadi kalimah bertukar. Sebelum lidah tu kena buat itu, lepas tu itu tu dipindah duduk sebelum lidah. Baik. Dua tulang dagu itu lidah. Dan dikehendaki dengan barang yang antara dua kaki itu faraj. Pendek kita ni asal. Situ. Kalau orang tak cermat dua ni, habis segala-galanya. Nampak tak? Jadi benda ini Islam letak benda sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Tak boleh kita remeh-remeh. Maka sebab tu kita tengok anak-anak yang hafal Quran, bayangkan satu kehebatan Allah Ta'ala bagi pada usia yang muda. Sepatutnya suara sedap ni ada manusia pergi jadi penyanyi, karakter ni ada manusia pergi jadi pelawak. Tiba-tiba Allah Ta'ala pilih mereka untuk hafal ayat-ayatnya. Bayangkan betapa besar kehidupan mereka apabila kita share dengan mereka, kita bangunkan kehidupan mereka. Sebab apa? Sebab tak ada dah. Tak ada lagi kebaikan ataupun percakapan yang lebih baik daripada kalam Allah. Tak ada dah. Itu yang terbaik. Nampak? Sebab itulah bila hak ni kita guna yang terbaik, maka hak bawah pun dia akan turut jadi yang terbaik. Maka sebab tu kita tengok cerita yang saya sebutkan. Abu Yazid Bustami, Sultan Al-Arifin fi zamani, seorang awliya yang hebat pada zaman dia. Dia ni memiliki sepasang ibu dan ayah yang hebat. Ketika mana berkahwin ibu dengan ayah dengan mak dia ni, maka ibu dia berkata kepada ayah dia, apa kata kalau sekiranya sebelum kita bersama ni kita puasa dulu, kita puasa 40 hari. Lepas tu malam kita ibadah dan kita makan benda-benda yang baik-baik. Minum ayat Zamzam ke, minum ayat Yasin ke, tu ayat Yasin ke, ayat Surah Tafrijiyah ke, makan buah kurma ke. Dan setelah semua toksik bahan kimia, kemikal dalam badan kita buang, yang ada dalam badan kita hanya parti yang betul kuat, maka ketika itu kita beri Masya Allah, kita jadikan hormat. Bayangkan setelah 40 hari, ni mak beritahu pada tu lelaki, maka berlakulah perpindahan benih daripada sulbi seorang ayah masuk ke dalam rahim seorang ibu. Maka lahirlah Sultan Al-Arifin Abu Yazid Al-Bustami. Tengok, daripada kalam yang hebat akan melahirkan satu jin, satu generasi yang hebat. Kita hari ini Allah memikir benih medoni, benih ketaki vertikal, letih dan benih ayam cucu. Lepas tu kita nak cucu orang lain pula, kan tak ada apa, nak lembek hanya itu, nampak? Pasal apa? Tak larat tu. Itu ikut orang lucu itu, nampak? Ini benar. Daripada pemakanan, percakapan yang kuat menghasilkan pemakanan yang kuat. Bila menghasilkan pemakanan yang kuat, benih kita tu akan kuat. Sebab dia ada ikatan antara satu sama lain. Kita tak boleh ambil remeh-temeh benda-benda yang tu. Kadang-kadang apalah kita doa Tuhan tak mau terima, bagi nasihat tu Tuhan tak mau ingat. Kita baca kitab pun tak kena siasat dia bagi. Nampak? Sumber yang masuk. Dan nak pula kita dulu pada hari ini. Bukan nak nanti ke muatib banyak. Dah zaman lah bukan zaman muatib berjuta-juta. Kita nak lawan Imam Haddad tak boleh. Nampak? Zaman lah kita jaga. Ada tarekat sikit-sikit, jaga makan minum sikit-sikit, jaga insya-Allah wali besar boleh tak? Nampak wali besar. Tak nanti ke muatib tahajud berhitam dia jadi. Sebab zaman fitnah. Lagi jauh kita dengan Nabi, lagi kuat fitnah, lagi kita ikut Nabi lagi sayang kepada kita.
Sebab Nabi sangat berbangga di akhirat nanti akan bangun manusia mutaakhirin. Jauh dia dengan Nabi, tiba-tiba masih ikut Nabi SAW. Nah, maka Nabi akan dipanggil Al-Fakhru bina. Nabi akan berbangga dengan itu. Cuba tengok umat aku. Nah, ni umat hampa baru 40 hari pergi Bukit Tursina balik-balik. Nah, mesti kamu ya. Nah, ni tinggal 1400 tahun masih kuat ni. Nah, sebab apa? Sebab kita nak tengok itu saja. Nah, kita nak lawan orang bukan Islam. Ni benar. Nah, ni benar. Sebab tu nak sampai sikit je, tak banyak mana dah. Dah, pasal kita perlu generasi yang kuat. Nah, kita jaga di mulut kita ni akan main orang-orang yang hebat. Nah, tinggal buat kita bukan banyak mana pun. Nah, ni benar Allah Ta'ala pilih kita. Nah, kita boleh main mengajar ke, boleh main ngaji ke, bukan kerana kita ada kereta, bukan kerana kita badan sihat, itu asbab, tapi kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita kata kita ada kereta, orang ni pun ada kereta, tapi kalau Tuhan tak pilih, tak dapat. Kalau kita kata kita sihat, orang lain sihat, tapi kalau Tuhan tak pilih, tak dapat. Nah, sebab Allah Ta'ala pilih. Mana Allah Ta'ala nak kita pilih. Nampak? Sebab tu bila kita boleh jaga dua ni, nah, Nabi beritahu Allah Ta'ala jamin kita dengan syurga. Macam mana kita beri jaminan kepada Allah. Ya Allah, la dhamantu nafsi bik. Saya berikan kejaminan diri saya dengan kamu, ya Allah. Saya akan jaga benda ni. Maka Tuhan akan sahut, ya ibadi, dhamantu lak bil jannah. Wahai hambaku, aku juga menjamin kepada engkau dengan syurga aku. Kita nak tak kita melahirkan generasi yang hebat? Pasti kita nak. Mesti kalam kita ni, nasihat kita ni kepada anak-anak, nasihat yang menjadi murid. Dah, situ. Baik. Ditanya akan Rasulullah SAW, daripada yang lebih banyak barang yang masukkan ia ke dalam api neraka. Dah, ada sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang orang ramai ni boleh masuk neraka ni? Apa? Banyak sekali lah. Ada orang masuk itu, ada orang masuk ini. Tapi kebanyakan itu apa? Baik. Maka sabda dia, dua yang berlubang. Kebanyakannya orang masuk neraka dua ni saja. Dua yang berlubang. Sahabat tahu pada apa? Kenapa? Baik. Pertama, mulut. Kedua, faraj. Disebabkan kita tak cermat guna mulut, dah menyebabkan berlaku fitnah. Dalam masjid pun boleh fitnah, boleh cakap benda tak elok, boleh tuduh menuduh, dan menyebabkan manusia dah hilang maruah. Hilang maruah menyebabkan akan berlaku fitnah faraj. Berlaku fitnah yang lebih dahsyat lagi. Maka hari ini kita jangan puasa sedang. Dan saya sendiri tuan untuk semua cerita pengalaman dan aduk waduk begini. Banyak orang yang baik-baik main kurma. Kadang-kadang malam, kadang-kadang siang. Ada pun Ustaz, ada hajat sikit yang Ustaz sebut dan report juga sikit main. Bila main-main, tanya-tanya, saya ini nak tanya orang lain bahasa terlekat saya. Main tanya Ustaz lah. Tapi kita sebagai orang pemegang amanah tak boleh cerita lah siapa dia, cuma nak cerita secara umum. Saya Ustaz, saya berkenalan dengan seorang perempuan. Baik Ustaz, saya gok Ustaz. Dia pakai pun tuduh labu. Jadi saya ni nak teruskanlah ta'aruf saya ni ila nihayati ta'aruf bi'aqli sahih. Saya nak teruskanlah perkenalan saya dengan penghujung dan dengan akal yang sah. Ternyata Ustaz, dia ni anak tak cukup taraf. Nampak? Maknanya binti itu ada sikit muskil. Ustaz, macam mana Ustaz? Saya ni nak kahwin dengan dia ataupun nak cari orang lain lah. Dan apa hukum saya kahwin dengan dia? Hukum kita ada hukum sah lah.
Nah, sikit saja dipanggil makruh. Nah, nah, sebab bukan dia yang buat, perbuatan ini salah orang lain. Baik. Jadi banyak yang berlaku macam tu dekat sana. Orang itu. Jadi apa yang nak ambil di sini? Nak ambil yang kita tak boleh sedar dulu. Kita tak boleh kena mereka tu lepas tu ikut suka mereka lah. Nah, mereka tu nak kepitnya pasal mereka. Kita jaga anak isteri kita sudah. Jangan. Kita jaga anak isteri kita, cucu kita boleh apa? Boleh tahukah cucu kita nak pergi dengan siapa? Oh, siapa yang nak masuk dalam keluarga kita? Nah, nampak? Ni dia panggil zaman kita. Zaman fitnah. Kita kena pakai suara. Nampak? Tu dia. Kena pertahankan. Nah, kena pakai wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, sebab nak cari yang baik ni Nabi pesan, tolong jaga dua benda ni. Inilah yang menyebabkan manusia masuk dalam lubang neraka paling banyak sekali. Dengan lidah manusia boleh jadi kufur. Nah, dengan kemaluan manusia boleh memotong nasab keturunan manusia. Jangan kata nasab kita terputus. Nah, kita mengaji pun kita nak sanad ni bukan nak korek lebih kurang. Kena tahu ustaz ni, Tok Guru ni dia pergi mengaji dengan siapa, ilmu tak mana dia ambil, kawan tu pula pergi dengan siapa, pergi sampai setakat mana. Nah, baru dia panggil ada al-musalsal az-zahabiyah. Baru ada urutan emas dia panggil. Hubung-menghubung, tali menali. Sebab tu disebabkan diperintahkan kita jaga nasab, maka diharamkan kita berzina. Usahakan nak berzina. Kalau kita lebih tuduh orang-orang yang baik berzina, kita akan kena haddul qadhaf. Nampak? Tak ada pasal-pasal orang ni perempuan yang baik, laki-laki yang baik, kita tuduh dia berzina. Nah, tuduh saja dia tu berzina tak berzina tak tahu lagi. Kita tuduh. Bila dia tu orang yang baik, cukup syarat saksi, tak ada pasal-pasal kita nak sebab nampak perbuatan. Pasal apa? Nak suruh cermat di perkataan. Bila manusia tak cermat di perkataan, kita boleh support ikut dan kita tak support dari satu permainan. Dan fitnah memfitnah menjadi satu permainan. Dosa pahala orang mengatakan. Sebab tu bila kita orang yang mengaji, tak banyak sikit kita reti, cermatlah benda-benda yang macam ni. Nampak? Generasi yang nak main ni lah. Kalau hari ni kita cermat, hari ni kita pekung, hari ni kita jaga elok dengan qadar kemampuan kita, insya-Allah dan Allah Taala jaga zuriat kita. Dan sabda Nabi SAW, man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wa man kasura saqatuhu kasurat dhunubuhu wa man kasurat dhunubuhu fannaru awlabih. Artinya barang siapa banyak perkataannya, nescaya banyak oleh tersalahnya. Tak boleh pilih dah. Supaya kita cari kata banyak. Nah, kita nak pergi border lah. Macam saya orang Kedah pergi ke Kuala border lah, nak pergi ke Thailand. Nah, kita nak masuk Thailand, bawa satu beg plastik, beli roti canai, beli cabaki. Nah, custom tengok jalan-jalan tak sahabat-sahabat. Nampak? Pasal kita bawa kena sikit. Nah, tapi kalau nak minta boleh, kita bawa 5 trailer. Sudah. Nah, satu trailer setekat hari je selesai. Borang tak tahu banyak mana, lesen driver tak tahu nak tanya, macam-macam. Macam itulah kita nak minta. Tapi kalau sekiranya semua tu betul, kita nafkah secara betul, memang kita jadi hebat pula lagi. Nampak? Jadi orang yang banyak cakap betul, sekiranya dia cakap benar-benar. Nah, Quran ada tak jatuh? Quran mana boleh jatuh? Dia sahih saja. Nah, bila kita bercakap dengan kalam Quran, kita baca Quran, sahih kita betul. Hadis, nah, mana boleh jatuh? Dia Nabi, tuturan Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi dia tak cakap lebih kurang. Apa yang dia cakap itu wahyu. Walaupun datang dari lisan, betul semua.
Kalau ulama tulis kitab, betul, baik. Kalau benda betul, kita tak ada tu. Sebaliknya, kalau kita cakap ikut nafsu kita, ikut hawa kita, seronok kita, banyak dalam percakapan kita tu akan jatuh. Maksud jatuh di sini adalah berlaku kesalahan. Nampak? Paling kurang benda tu sia-sia. Baik. Kalau gitu, dan barang siapa banyak tersalahnya, nescaya banyak dosanya pula. Dan banyak salahnya, banyak pula dosa tu. Dan barang siapa banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Itu natijah itu. Nah, kama anna sawab yashabu sahibu ila jannah. Nah, kama anna al-isyan. Nah, dosa. Nah, yashabu sahibu ila nar. Seperti mana pahala itu. Nah, akan menarik tuan dia. Nah, pergi ke syurga. Begitu juga dosa. Nah, begitu juga benda maksiat akan menarik tuan dia pergi ke neraka. Kita tak ada jalan yang ketiga. Anda kata sini, kesimpulan di sini kita kena cermat. Cermat benda yang kita nak cakap. Nak cakap, ya cakap. Nah, sebab cermat benda kita nak tulis. Nampak? Gurau tapi cermat. Nah, baik. Ketahui olehmu bahwasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. Dah, lidah ni kena nak kira rosak dia ni tak nak tulis kata tubuh ni. Tetapi memadai akan dikau kerana menolak akan semuanya oleh beramal dengan satu ayat daripada Al-Quran yang mulia. Semua tu padan yang kita reti sepatah pesanan Allah Ta'ala kepada kita, insya-Allah dia akan selamat. Dan bila kita nak cakaplah benda yang baik-baik, nasihat benda yang baik. Nak bagi jadi cakap kita ni, kita kena topak dia dengan benda lain dulu. Nah, kena topak dia dengan benda lain dulu. Dengan Quran ke, dengan hadis ke, dengan kalam hukama ke, dengan apa benda ke. Baru waktu kita cakap, dia keluar percakapan tu dengan ruh dia. Dia tak pilih dengan sia-sia. Nah, walaupun tak sedar, tapi orang boleh pakai, tak apa. Daripada sedang kita bercakap topik dengan pantunnya, topik yang tak pun tak habis begitu dia. Dah, itu tak hati dia pun. Nah, kita nak walaupun sikit benda tu berbekas di hati manusia. Nah, baik. Mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'ruf. Al-ayat, artinya tiada ada kebajikan pada banyak daripada bisik-bisik mereka itu. Maksudnya bercakap-cakap mereka itu, walaupun sok-sok Tuhan kita tak ada kebajikan itu. Tapi kalau sekian nak jadi kebajikan, melainkan mereka yang menyuruh dia dengan bersedekah atau kebajikan, mereka orang yang suruh dengan bersedekah. Maksudnya percakapan juga adalah sedekah. Senyum sedekah, percakapan sedekah, perbuatan yang baik sedekah. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan kepada kebaikan. Nampak? Dilal alal khair, menunjukkan kepada kebaikan, maka dia dianggap sebagai suatu amal kebajikan, taat ataupun at-taqarrub. Sebab jadi bila kita faham di sini, kita nak cakaplah benda yang baik-baik. Nak bergurau lah benda yang baik-baik. Boleh, tak ada masalah apa, sebab kita manusia. Tu kita bukan haiwan. Kita nak, dia panggil nak keseronokan, boleh. Tapi buat benda yang baik-baik. Kemudian, atau mendamaikan antara manusia, ataupun kita islah Zatul Bayin. Masalah apa semua kita pergi bagi nasihat, bercerita gitu, dan supaya orang itu dapat kembali ada tautan rahim, ada ikatan kembali.
Baik, makna ayat ini bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau la fid dunia wala fil akhirah. Benda itu tidak ada manfaat. Nah, jadi mana bila benda tidak ada manfaat, Allah Ta'ala kata tak baiklah benda itu. Nah, walaupun kita buat orang sonok atau orang apa, tapi benda tak ada manfaat. Tapi kalau benda itu benda yang ada manfaat, walaupun sedikit, benda itu ada kebaikan. Jadi kita nak sebagai seorang ayah baik, sebagai seorang isteri baik, sebagai seorang toki majikan baik, macam mana kita nak orang yang di bawah kita jadi baik? Mesti kita banyak memberi nasihat. Ad-din an-nasihat. Nabi SAW kata agama ini kita kena pakai tegur-tegur. Yang paling bahaya sekali dalam masa ialah orang ahli agama yang duduk di tengah ulama bertegur. Ini paling bahaya cobaannya. Sebab bila dia puasa dia tegur, bila dia puasa dia ustaz, siapa nak tegur dia. Ini bahaya. Nampak? Bila dia puasa dia toki, dia baca tak siapa tak, ini bahaya. Syaitan macam syaitan Ummuhani. Dan Ummuhani ini sebagai hamba kepada Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Dia sampai Nabi merdekakan dia. Bila Nabi merdekakan dia, satu masa Nabi dah wafat. Jadi Ummuhani duduk tempat berlakunya Isra dan Mi'raj dan depan Kaabah dekat Multazam kata qilnya, maka dia menangis. Dia sedih. Tiba-tiba Ummuhani saya Bakar, saya Muhammad jumpa dia, kata tak payah sedih Ummuhani. Aku tahu hang sedih kerana Muhammad sudah meninggal. Dan kami yang dekat dengan dia pun kami terasa, tapi itu ketentuan Allah. Nah, Ummuhani kata, dah apa salah faham dengan aku? Nah, Muhammad dah meninggal, memanglah dia yang meninggal. Dan aku sebenarnya sedih bukan sebab dia tu meninggal. Nah, aku sedih kerana kalau dia ada, nah, kita buat salah sikit saja, Jibril akan turunkan wahyu dan beritahu kita begini, kita kena baiki. Aku sedih sekarang ni. Nah, bila dia dah tak ada, sahlah Jibril tak main dah. Nah, lapangan terbang kita tutup. Kapal terbang dia bukan boleh turun, tak tahu macam. Dia kena ada tempat dia, pasal dia besar. Nah, bila dia dah tak ada, Jibril dah tak main. So yang aku sedihnya, kalau ada antara kita buat salah, buat benda tak betul, siapa yang nak tegur kita? Dah, seorang perempuan dia boleh kata gitu. Kalau ada antara kita buat benda tak betul, buat benda salah, dah, siapa yang nak tegur kita? Nah, menyebabkan bila Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengar dia, dah, mereka dua pula teriak lagi. Nampak? Sadik bagi nasihat budak perempuan, dia dua pula tanya, betul juga. Sedih pula dua orang ni. Kenapa? Betul. Nah, saya kau ni kata, mu sahabat, aku pun sahabat. Mu jumpa Nabi, aku pun jumpa Nabi. Dah. Dia kata, mu tu guru, aku pun tu guru. Mu boleh i'raf qamar Zaid, aku boleh i'raf. Sudah. Nampak? Takut bila kita duduk di situ, kita dah tak terima lagi nasihat. Sedangkan Nabi kata, ad-din an-nasihat. Qalu liman ya Rasulullah. Kalau kita nak bagi nasihat, kerana apa ya Rasulullah? Nabi kata, lillah. Bagilah nasihat ni semata-mata kerana Allah. Bukan kerana tu, bukan kerana Allah. Kita memandang kata kita ni sama-sama seagama, bagi nasihat semata-mata kerana Allah. Nah, wali rasulih. Yang kedua bagi juga nasihat kerana apa? Kerana ingatlah apa semua umat kepada aku. Macam kita lah, bukanlah ikut mana aku ingat. Kita ni satu tu dah, kita ni satu bin, anak-anak kita. Baik. Lagi wali a'immatil muslimin. Bagilah nasihat kerana apa? Kerana dia ni ketua kepada umat Islam. Dia pemimpin kepada umat Islam. Sebab kalau dia tu salah, habis orang bawa kosong. Kalau dia tu betul, insya-Allah orang pakat tumpah betul. Dan wa'amatihi, dan kebanyakan orang awam di kalangan umat Islam. Sama-sama kita pun kita kena bagi nasihat.
Dia tak kata tu tu semua anak murid ni salah. Dah. Maka sebab itulah gunakan lisan, gunakan lidah yang terbaik. Inilah Allah Ta'ala kata wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tawasa orang yang ibarat pimpinan musyarakah, pakat-pakat soal sikit kita tegur dia tegur kita. Kalau nak cakaplah satu tajuk yang melibatkan dengan kebenaran. Syurga barang sunnah, neraka barang sunnah, pahala barang sunnah, dosa barang sunnah. Ni benda yang kita kena cakap. Nampak? Ni benda yang kita kena pegang. Yang kedua, dah beritahulah andai kata apa yang berlaku dalam hidup kita ni tak lebih daripada cubaan Allah, kita kena sabar. Baik niaga kita ada masalah, baik pekerjaan kita ada masalah, baik pondok, baik apa semua pun kita kena sabar. Inilah yang dikatakan cuba. Jadi inilah dia panggil sebaik-baik percakapan. Jadi bila kita faham dengan ayat ini, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin, kita faham kata mana-mana percakapan yang menjuruskan kepada kebaikan, walau banyak tetap dia akan diberikan. Mati. Dah lihat? Oh, dah sudah. Dah. Baik, silakan. Baik. Jadi, dan engkau simpankan akan perkataan engkau pada yang memberi faedah. Pendek kata kita tunggu peluang yang terbaik, kita cakap ini susah. Sebab tu nak senang untuk boleh kita bukan nak suruh ni, tapi dia kata antara alamat dia orang tu banyak baca Quran. Yang kedua, dia sentiasa dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, dia boleh berjaga malam walaupun sikit, cukup. Nampak? Orang ni kalau sentiasa duduk dalam keadaan wudu, mana dia ibadat benar. Ada masa sikit dia baca Quran. Baca Quran, tak semestinya kita pegang masa. Baca Qul huwallahu ahad ke, baca Al-Fatihah ke. Kita bawa kereta nak pergi pejabat, trafik jam apa semua. Guna. 3 ni lah kita nak ambil keuntungan. Baik. Yang 3 kata dia, hanya kata malam kita boleh bangun walaupun Quran. Inilah tempat yang paling kuat kita nak cerita kepada Allah Ta'ala. Apa permasalahan hidup kita yang sebenarnya. Kalau cerita pada orang, walaupun dia pakar motivasi, motivator terbaik dalam Malaysia, awak ingat dia tak ada masalah. Dia boleh ceramah 5,000 orang, awak ingat dia tak ada masalah. Masalah dia tak pernah ceramah, terus pada masalah kita yang ingat. Cuma dia pada cakap. Dia cerita kaedah tu, kaedah ni dia sendiri kadang-kadang lekat dalam kaedah yang dia buat. Sebab tu bila kita nak cerita benda pun, bangkit tengah malam cerita lah pada Allah Ta'ala. Ngomong-ngomong cakap dah tak arti bahasa Melayu, cakap bahasa Arab. Pada bayar Allah. Ikut nak kita nak cakap. Ambil 10 minit, penting 3 minit. Ya Allah, isu ni Allah, saya nak berdoa. Saya pun tak tahu apa dengan siapa saya jumpa, rezeki saya macam mana. Kak mana Allah, tolonglah jaga. Letaklah sepasang tapak kaki saya tempat-tempat yang elok. Kau takdirkanlah ya Allah, tangan saya jumpa dengan orang yang terbaik. Bersalam dengan orang yang elok. Takdirkanlah mulut saya ni betul-betul dengan baik. Kita faham. Ya Allah, ni matahari ni jatuhlah. Malam tu dia digelar. Saya pun nak rehat ya Allah. Andai kata isu umur panjang, saya akan teruskan kerja saya. Andai kata malam terakhir ya Allah, ampunlah dosa saya ya Allah. Takdir pertemuan saya dengan Nabi, ikut naklah. Pendek kata, ini semua dia akan main bila mana kita asuh roh kita. Kita asuh jiwa kita tak direlak, Allah tak hantarlah tutur kata kita, cara kita nak doa, lenggang-lenggok kita. Sebab tu bila orang tengok kita ni, orang rasa kita serabut, tapi kita teramat tenang dengan Allah.
Orang masa kita gawat lah, rasa apa tu. Dan kita tak ada gawat pun. Nah, sebab yang melepaskan kemelut kehidupan kita ini hanyalah Allah. Nampak? Sebab tu bila kita jumpa orang, jumpa tak apa, minta nasihat, jumpa orang alim, orang yang soleh, minta doa, itu bagai-bagai. Tapi hak kita sendiri mesti jangan jumpa dengan Allah Taala. Itu dia. Maka ada padanya orang yang cakap benda-benda yang manfaat ni kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Maka di sana Allah Taala berikan ke jalan keluar. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala buka satu laluan untuk dia keluar. Dalam kemudian kehidupan dia ni, Allah Taala bagi sebab dia bertakwa kepada Allah. Bukan setakat tu, jaminan lagi Tuhan bagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Taala bagi kepada satu rezeki yang dia pun tak fikir rezeki ni nak main betul. Hari ini kita dah sempitkan pahaman kita. Rezeki duit, rezeki kata, rezeki pengikut. Lebihan pada itu kita tak puas dari rezeki. Apa kata kalau isu kita dapat 1 juta, tapi isu juga setelah kita pegang 1 juta, tak sampai setengah jam mata kita buta dengan insiden. Nampak? Kita rasa rezeki lah masuk 1 juta. Tapi apa kata Tuhan tukar dengan mata kita untuk bulan ayat sebelah. Itu aku tak mahu. Jadi mata kita tak kelabu, telinga kita tak peka, lidah kita tak kelu. Tu rezeki. Tu rezeki dia bagi. Rezeki kita ialah cagaran umum kita untuk beramal ibadat. Jadi Allah Ta'ala bagi rezeki lain, rezeki yang kita tak suka sama. Ya Allah, sepatutnya kita nak insiden, tiba-tiba Allah Ta'ala selamatkan. Mungkin ada sebab-sebab ini. Nampak? Boleh. Dikehendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat itu, iaitu perkataan yang jikalau ditinggalkan dia, nescaya tiada luput dengan dia oleh pahala akhirat atau faedah dunia yang sangat dihajarkan. Sekiranya kita tak cakap pun, kita tak hilang pahala di akhirat. Sekiranya kita tak cakap pun, kita tak rugi hajat duniawi. Maknanya benda tu tak ada apa walaupun dia hilang. Tak ada masalah. Apa sebab? Sebab dia tak mendatangkan kebaikan. Nampak? La khairah, tak datang kebaikan. Tapi kalau sekiranya mendatangkan kebaikan, itu merugikan. Macam mana? Quran, kalau kita kurang baca, rugi tak? Rugi lah, sebab dia mendatangkan kebaikan. Selawat, kalau kita kurang selawat, rugi tak? Rugi sebab dia mendatangkan kebaikan. Istighfar, kalau kita kurang istighfar, rugi tak? Rugi sebab dia mendatangkan kebaikan. Boleh tak boleh? Pasal apa tak boleh? Itulah dia bagi nak beritahu kata lalai. Lalai ni mari daripada mana? Daripada sumber-sumber makanan. Situ dia bagi. Sebab tu bila kita makan tak cermat, menyebabkan hati kita keras. Peluang terang-terang kita boleh buat pahala dengan hidup, tapi kita tak boleh. Nampak? Itu tak boleh. Ini bahaya. Baik. Dan barang siapa menyimpankan ia daripada perkataan atas barang yang memberi manfaat, nescaya sedikit oleh perkataannya. Apa maksud menyimpankan? Yakni menggunakan. Orang-orang ni dia gunakan perkataan tu atas yang memberi manfaat saja. Pastilah dia tak akan cakap banyak. Nampak? Dia tak cakap banyak. Dia cakap 2-3 patah. Tak jadi ayat Malaysia yang ramah lah pula Ustaz. Tak ada mesra alam lah pula lagu ni. Tak susah lah nak hubung orang ni. Tak ada susah mana. Pasal dia cakap walaupun sikit benda ada manfaat. Nak banding dengan kawan tu cakap benda banyak tapi tak ada manfaat.
Apa yang kita nak manfaat. Nah, dia tak cerita banyak pun, kita habaq cerita. Lepas tu macam mana? Dia kata insya-Allah boleh. Kata tu ya. Insya-Allah boleh. Nah, dia tak hurai dah apa benda, tak buat ta'liq, tak buat cerita apa. Tapi dengan dia kata insya-Allah boleh tu, dia tolong tak. Nak banding kawan ni tak boleh, sanggup jadi apa ni saja, tak ada apa. Nampak? Dia bagi bunga lebih, buah tak ada. Nah, tengok ke bunga lah, macam nak patah mati. Nah, tengok pun ada dulu tak ada apa. Kita tak mau dulu. Dah. Jadi orang-orang yang menggunakan peruntukan percakapan dia baik ni, dah. Walaupun kalau kita tengok dia tak akan cakap banyak, dia cakap sikit tapi guna tu banyak. Bila nak dengar dia cakap banyak, tu dia ngajar ke, dia baca Quran ke, dia selawat ke, dia murati ke, itu tak pada-pada. Pasal apa? Ruh dia tu kuat, tak ada apa lah. Nampak? Sebab pemakanan dia tu pilih. Dia tak lepas juga lah. Dia balik kepada benda yang dia isi. Nah, minyak kita ni orang berapa? Nampak? Buah elok-elok, buah campur minyak kan, tak ada apa. Nah, tu saya tahu tu. Nah, tengoklah nak kayu petra mana. Nah, maka hendaklah engkau fikirkan pada perkataan engkau berkata-kata dengan barang yang tiada faedah. Dah, cuba kita tengok. Bila mana kita cakap benda tu tak ada faedah. Dan maksud tak ada faedah ni maknanya la fid dunya wa la fil akhirah. Dunia pun tak boleh diterima, akhirat pun tak ada manfaat. Baik, cakap dia panggil fudul kan. Nah, kita tak bisa. Ni yang kita nak ni masalah dia betul lah. Bila tak bisa, dah macam mana kita ulang. Bosan tapi tak bisa, tak ada apa. Nampak? Tapi walau kecil kalau dia bisa, nampak tu yang orang pun. Dah. Jadi percakapan kita pun sepatutnya dah bukan nak suruh kita sombong, dah. Bukan nak suruh kita senyap. Tak pergi beli pergi kedai beli plaster pakai dulu tukar itu. Nah, tak kira begitu. Dah cakap lah, bercerita lah, menghiburkan tapi bila dulu dia pergi. Nah, ini kadang-kadang kita duduk dia cakap usah nak cari titik koma duduk taman kita tahu. Nah, nyekarang tiba-tiba kok potlan dia tu. Nah, ini tu satu masalah juga. Nah, pening ni. Nah, kita dah angkat tak boleh. Nampak? Sebab apa? Sebab kita terikat. Nah, ini pun satu masalah juga, banyak cakap. Jadi guna benda tu untuk buat benda lain. Nampak? Baik. Akan bahawasanya jika bukan menyebut mim tu kena buang. Pula baik kita mim tu kena buang. Jika menyebut engkau akan nama Allah, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, nescaya adalah ia untung yang sangat besar. Tak boleh kita tempat yang kita bercakap benda sia-sia tu, apa kata tempat tu kalau kita letak nama Allah? Kita mati ke, kita baca Quran ke, kita berzikir ke, kita selawat ke, kita istighfar ke, apa kata? Tentu benda tu manfaat yang besar. Itu kata tadi Allah Ta'ala bagi suatu peruntukan. Macam kita bagi anak kita ni yuran lagi 200, dapat duit pukit 100. 100 ni kayu pilah ke mana pun. Nah, kalau cukup 2 hari pun tak tambah dah. Tak cukup sebulan pun tak tambah. Bulan depan bagi pula. Seolahnya begitu. Anak yang cerdik, dah dia akan guna benda yang manfaat. Nah, Allah Ta'ala bagi peruntukan kita bercakap 1000 patah perkataan. 1000 ni nak isi dengan zikrillah ke, 1000 ni nak isi dengan taubat, dengan istighfar ke, dengan selawat ke nak cerita pasal donat, nak cerita pasal kuih, nak cerita pasal benda yang haba'an mansur. Ikut nak bila habis 1000, habis esok pula tu habis itu kan. Nah, apa kata tu guru kita Syekh Mullah Qasim.
Apa kata sekiranya tempat ni kita tukar isi dengan nama Allah, itu kita akan hebat. Bila kita hebat, dah anak kita akan jadi hebat, pengikut kita akan jadi hebat, isteri kita akan jadi hebat, suami kita akan hebat. Allah Ta'ala akan beri ilham yang luar biasa kepada kita. Sebab kita cermat, pengurusan kita tu cermat, Allah Ta'ala bagi. Sebab ilham yang nak sampai teramat luar biasa. Tengok dia cakap biasa, tapi dia panggil menusuk dalam jantung hati manusia. Macam mana cerita anak kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, katanya Syekh Ahmad. Tu dia ni dengar ayah dia mengajar biasa lepas tu dia minta izin ke ayah dia. Kata gini, ayah dia, kuliah mingguan esok ni bagi saya lah pula mengajar. Alim dia. Ayah dia kata tak apa lah, dah anak banyak esok mengajar. Maka dia pun mengajar. Bila dia macam dia keluar habis dengan ilmu dia, mantik, ma'ani, bayan, qafi, munazarah, insya' musarah, habis pula. Tapi orang nak berbelah itu ada lain aja, jadi pelan-pelan dia bagi kok mana tu menyebabkan habis pusingan pertama. Montisan dia kata gini, saya mengejar habis kalang. Dia boleh tidur lagi pun ralik kok mana. Akhirnya kata ayah dia, tak apa, kalau tu bagi aku mengejar pula lagi. Dah sampai tengah hari, dia kata ni lepas subuh ni lepas subuhnya tidur lah, tengah sampai pukul 11 lagi kat pengsan tu. Ayah dia tak apa, bagi aku pula Syekh Abdul Qadir dia mengajar. Dia hanya cerita tajuk ayam dengan itik, 2 ni saja. Dia cerita tajuk ayam dengan itik dalam majlis dia. Beberapa orang yang menjerit jatuh pingsan yang mati. Zuqiyah teramat kuat sebab dia bercerita dengan ruh dia yang kuat. Dia tak pergi dengan nafsu dia dah. Dia pergi dengan ruh dia kuat. Sebab tu ruh ni dia laju, lebih laju pada mas perkiraan kita. Kita kapal terbang ni laju macam mana, roket laju macam mana, ruh ni dia lagi laju. Bila mana percakapan yang disalut dengan Al-Quran, percakapan disalut dengan hadis, dengan zikir, percakapan dia lagi tembak terus masuk dalam hati. Sebab tu dia panggil kalam ni kalam yang memberi kesan, taksir itu. Sebab apa? Sebab sebelum dia nak keluar benda-benda ni, dia bertabik, berdaulat dulu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, ni saya nak beri nasihat ke isteri saya ni, ya Allah ni. Nampak dia buka singa, saya buka mulut. Saya cakap, dia ringan, dia tak sumbak ke tempat dan singa ni. Bagi lagi ni, ya Allah, kalau saya boleh buka mulut, dia boleh buka singa, tolonglah dia buka pintu hati. Nampak? Tolonglah buka pintu hati daripada apa yang saya cakap, dia ringan apa semua. Pendek kata, sebelum kita bagi tu, kita bertabik dulu dengan Allah Ta'ala. Tu. Jadi walau sikit kita cakap, benda tu ada manfaat. Itulah yang dikatakan lidah yang menolong punya lidah. Nampak? Jadi tak nanti ceramah panjang, cakap sikit pun tak apa, asalkan benda tu ada manfaat. Baik. Kerana zikrillah itu menyerupai ia akan sepotong emas. Ibarat ni maksudnya apa? Maksudnya percakapan kita tu ada nilai. Takkan mah ni orang boleh timbang kilo. Besi buruk karat boleh timbang kilo. Mah ni orang kira mainan, orang kira keren. Maknanya benda tu ada nilai. Baik. Dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai ia akan sepotong daripada tanah yang keras. Nak buat semua tanah keras, takkan sama antara dua ni kot. Baik. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan ketul emas dan mengambil ia akan ketul tanah yang keras. Cerdik kata cerdik.
Nah, orang yang ada akal tiba-tiba ditawarkan dia dengan emas. Dah, tu dia tinggal, dia ambil itu batu. Macam kita lah. Dah, kita belayang, dah kita cekak jagung, cekak beras, lepas tu kita tabur ke ayam. Ayam pekat topol lah makan. Nah, lepas tu kita tabur berlian 3 biji. Nah, tak ada seekor ayam pun nak pergi berlian. Tu kira makan padi, makan jagung. Tapi kalau ayam tu cerdik sikitnya. Nah, yang ambil berlian dia pergi gadai sebijinya. Dia makan 7 keturunan lagi. Nah, yang ambil berlian pergi ke dalam dia gadai 7 keturunan dia makan padi tadi. Tapi tak ada mata dia tak nampak. Bagi dia mata dia tak ada lah. Berlian ni padi ni, berlian ni jagung tak ada. Nah, sebab tu Nabi kata an-nasu niyam fa idza matu intan. Manusia ni semua pakai tidur. Sebab dia tak nampak macam kita lah. Nah, kita ayah. Dah tentu kita ada anak. Kita ni pengalaman kita banyak. Kita buat binasa sebab kita tahu dah anak kita nak pergi ke mana. Tapi dia tak nampak dulu. Dia tu tak nampak lagi. Nampak. Maka sebab tu kita kena tasdiq. Mengaji kena benar betul kitab kata itu. Dan terpaksa kita kena akur. Nak buat kena ikutlah. Itu. Baik. Ini jika perkataan itu tiada ada padanya dosa. Kalau bercakap benda tak ada dosa. Sama dengan kita tanah, sama dengan kita batu. Baik. Maka jika ada padanya dosa, niscaya telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil ia gantinya akan sepotong api. Tak ada pasal-pasal. Benda hak elok kita tinggal dia ambil api juga lah. Pasal apa? Dosa di neraka. Nampak tak? Jadi kesimpulan kami tubuh kita macam itulah perbandingan orang yang cerdik menggunakan peruntukan, perbandingan orang yang tak cerdik menggunakan peruntukan. Sebenarnya aset yang ada di tubuh badan kita ni nilainya dia teramat besar. Andai kata kita tak pandai guna daripada aset, maka dia akan bertukar menjadi liability dalam hidup kita. Ada pasal-pasal kita rugi. Nampak? Baik. Dan yang demikian itu rugi yang sangat besar. Kata itu pun tak ada lah. Itulah kerugian yang sangat-sangat rugi ketika mana kesempatan yang terbaik kita tak boleh nak guna. Sebagai contoh, kita boleh baca Quran. Kalau kita tak baca Quran, satu masa kita berhajat sangat-sangat kepada Quran. Ada siapa nak baca dekat kita. Tapi kalau kita sentiasa mulazamah. Macam kita bagi jazak. Allahumma matti'ani bisam'i wa basari wa quwwati wa sihhati ma ahyaitani ya ni'mal mujib. Baca satu muka surat, baca doa, baca fi'lah, buat kerja apa pun. Sebab kita nak iftahkan hari kita ni dengan Al-Quran. Ini perbezaan antara kita dengan orang bukan Islam. Maka ketika itu Allah Ta'ala berikan kepada kita satu barakah yang luar biasa. Lepas subuh jenguk juga Al-Quran. Tak banyak, bukan satu isu pun, satu muka surat. Baca sikit, tengok terjemahan sikit apa nak cerita hari ni. Quran nak cerita cukup. Baca doa, tutup bismillah, tawakal na'afilah je. Maka Allah Ta'ala akan hantar malaikat-malaikat yang kedua jaga kita. Pasal apa? Pasal kita jaga ayat dia, maka penunggu ayatnya para malaikat akan jaga dia. Tapi kalau kita tak mau masuk, berterbiang kita sendiri, kita hebat ni, kita tak pertolongan. Apa? Sebab kita nak cerita benda yang mudah kita nak buat. Ya tidak ada apa yang mana pun tadi, mudah sangat-sangat. Nak hidup bismillah semulut, bismillah 21 kali, banyak kelebihan-kelebihan dia. Pencuri tak boleh masuk ke rumah kita. Kita terlibat. Allah tak letakkan iman kita. Bukan sampai 10 minit tu. Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali.
Nah, maknanya kita nak tutup lafaz kalam kita ni, nak tutup dengan nama Allah. Kita nak buka dengan nama Allah. Kita tak buka dengan nama nafsu, kita tak buka dengan nama syaitan, kita nak dengan nama Allah. Maka kita orang yang pandai menggunakan kesempatan. Tak boleh mana. Lepas tu Allah Ta'ala sendiri datang kepada kita. Orang yang baik-baik menjumpa kita, orang yang nak tolong kita menjumpa kita. Sebab daripada awal lagi lah kita serah urusan kita kepada. Sebab kita tengok senjata para Nabi-Nabi, para Rasul-Rasul, Allah Ta'ala tak bagi tentera dia banyak. Allah Ta'ala tak bagi kekuatan itu dah biasa. Nah, keperjuangan Nabi, perjuangan Rasul, tentera dia berlaku kelengkap ayat dia satu ya. Inni tawakkaltu ala Allah. Nampak? Sesungguhnya aku banyak urusan aku semua aku ikat kepada Allah Ta'ala. Allahumma la takilni la amri ila nafsi turfata aini. Tuhan, tolonglah dan serahkan urusan hidup aku kepada aku sendiri untuk menguruskannya walaupun sekelip mata. Tolonglah Allah, jagalah dalam hidupku macam mana. Maka bila kita pandai ulik ayat kita dengan Allah, maka Allah akan bagi kepada kita. Maka kita akan rasa suatu masa lebih seronok kita bermadu kasih dengan Allah. Suatu masa kita rasa lebih seronok kita bermunajat dengan Allah. Nah, kenapa talazum itu kita rasa? Sebab Allah Ta'ala sendiri yang ajar kita. Bila hang ada masalah macam ni hang doa ke aku macam-macam. Bila hang kena ni cara lengok nak cakap dengan aku macam ni. Sebab apa? Sebab kita sendiri dah cuba. Termasuk kita dalam Quran. Man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Sebenarnya baik. Kemudian maka setengah mencatat ni panjang malam ni pada ayat satu. Pukul 10 semangat beritahu. Nah, walaupun kena kopi bocor mata tak apa lah. Corang mata nak baik, aku silap jalan. Nah, nampak. Kemudian dan setengah daripada segala perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah alhamdulillah bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala dan izinnya kita dapat dengar seperti ta'ala kulihal. Benda yang kita dengar tadi itulah benda-benda kita cuba beramal. Biar ada niat di hati kita, ada azam di hati kita nak beramal dengan ilmu insyaAllah. Bila Allah Ta'ala buka laluan kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung dengan pada esok. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa inna as-sabra rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ada sahabat kita ni minta ijazah Bismillahirrahmanirrahim. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan perempuan semua dan amalan bacaan Bismillah sebanyak 21 kali seperti mana yang saya terima ijazah kepada guru saya Al-Habib Salim bin Allah wa Syafi'i. Ajaztukum bima ajni Syafi'i biiznillah subhanahu wa ta'ala. Maka saya terima ijazah. InsyaAllah silakan. Mari ucapkan terima kasih kepada Al-Habib